Assalamualaikum dan selamat datang kepada siri ini di mana kita akan membincang beberapa buku-buku yang telah ditulis oleh beberapa sejarawan dalam bidang sejarah ya. Dan untuk siri ini saya telah memilih beberapa buku yang saya anggap agak menarik dan penting buat kita yang tertarik kepada sejarah sebagai satu topik. Dan kali ini saya ingin berbincang tentang buku yang mungkin tak dikenali ramai di rentau kita, iaitu tulisan Svetan Todorov, The Conquest of America. Nah, topik yang dipilih oleh Svetan Todorov iaitu penaklukan Amerika. Apabila orang-orang Eropah datang ke benua Amerika, itu ini merupakan satu topik yang telah ditulis dan dikaji oleh ramai sejarawan. Tetapi apa yang menarik dalam buku ini adalah pendekatan yang diambil oleh Todorov, iaitu beliau telah cuba menulis satu penelitian sejarah dengan mengguna teori-teori yang diambil daripada bidang linguistik, semiotics dan falsafah bahasa, philosophy of language. Cerita penaklukan Amerika ini merupakan satu cerita yang saya rasa ramai orang kenal ya, iaitu apabila masyarakat Eropah, orang Eropah dari Spanyol dan Portugal dan negara-negara lain mula menjelajah keluar daripada Eropah dan sampai ke benua Amerika, dan mulalah proses di mana benua Amerika itu discovered oleh orang Eropah. Todorov memulakan tulisan beliau dengan satu idea yang menarik, iaitu idea bahawa Amerika itu tidak diketemui oleh orang Eropah kerana idea Amerika itu telah wujud dalam konteks masyarakat Eropah itu sendiri, iaitu apabila orang Eropah datang ke benua Amerika, mereka telah tahu apa yang mereka ingin jumpa di sana. Jadi mereka membawa idea itu di sana. Malah apabila benua itu dinamakan benua Amerika, atas nama Amerigo Vespucci, salah seorang pelayar Eropah pada waktu itu, buat Todorov itu merupakan aksi keganasan yang pertama. Apabila masyarakat pribumi Amerika itu diberi nama yang lain, nama Eropah. Mulai daripada titik tolak itulah kita lihat analisis Todorov berkembang dalam tulisannya. Apa yang ingin disampaikan oleh beliau dalam tulisannya adalah idea bahawa proses penaklukan Amerika itu bukanlah hanya satu proses di mana berlaku kekerasan, pertempuran, konflik dan lain-lain lagi, tetapi keganasan yang paling dahsyat sebenarnya berlaku pada tahap bahasa, linguistics, melalui proses di mana bukan hanya benua itu tetapi tempat-tempat seperti bukit, sungai, tempat kediaman, kampung, desa dan lain-lain lagi dinamakan oleh orang Eropah yang menemui tempat-tempat ini di sana. Dalam proses itu, apa yang berlaku adalah benua Amerika itu dipetakan dan diberi nama. Proses menamakan sesuatu tempat itu adalah satu proses yang di mana kuasa itu ada fungsi yang penting. Ada banyak episod adegan yang menarik dalam tulisan Todorov ni, dan salah satunya adalah apabila beliau menceritakan bagaimana orang-orang Eropah yang datang ke benua Amerika pada waktu itu datang dengan niat untuk mencari kekayaan yang ada di benua itu, khususnya emas. Masyarakat pribumi Amerika cemas dan tak faham kenapakah orang asing ini datang ke tanah kita, tanah air kita, dan apakah yang mereka mahu. Jadi raja masyarakat pribumi Amerika, Raja Montezuma, mengirim emas kepada orang-orang Eropah ini dengan niat bahawa emas ini dapat menenteramkan keadaan, mendamaikan keadaan konflik yang wujud antara orang Eropah dan masyarakat pribumi Amerika. Malangnya, emas ini merupakan satu objek yang ada berbagai makna. Buat masyarakat Amerika pribumi, emas itu adalah satu token, ia satu hadiah untuk mententeramkan keadaan. Tapi untuk orang Eropah, emas itu adalah bukti bahawa masyarakat pribumi ini kaya dan mempunyai lebih banyak kekayaan
Jadi mereka itu merangsangkan ya proses penaklukan, penyerangan benua Amerika sehingga akhirnya masyarakat Amerika, pribumi Amerika itu tewas, dikalahkan dan dijajah oleh orang-orang Eropah daripada Spanyol dan Portugal. Um, Dalam tulisan beliau, Todorov menyatakan bahawa tragedi yang benar-benar berlaku dalam sejarah penaklukan Amerika ini adalah apabila satu tamadun melesatkan, ya, meminggirkan dan menghilangkan, memadamkan sejarah dan budaya dan uh, sistem bahasa dan sistem simbolik dan sistem kepercayaan tamadun yang lain. Kerana akhirnya kedua-dua tamadun ini tidak dapat hidup bersama. Ya. Masyarakat pribumi Amerika dan masyarakat Eropah tidak memahami uh, uh, antara mereka kerana sistem bahasa yang berbeza. Buat saya, buku ini menarik kerana ia membawa satu pendekatan yang baru. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, proses penaklukan Amerika ini merupakan satu topik yang telah ditulis dan dikaji oleh ramai sejarawan. Ya. Tapi selalunya apabila sejarah Amerika ditulis, kita mendapat fakta, maklumat, nama, data, tempat, tarikh dan lain-lain lagi. Pendekatan yang diambil oleh Todorov ini agak menarik kerana beliau menggunakan uh, disiplin linguistik dan semiotics untuk memberi satu analisis yang baru agar kita dapat memahami apa yang berlaku dalam proses ini. Dan saya rasa buku ini amat menarik untuk kita juga kerana kalau kita lihat ya sekeliling kita di masa ini dalam konteks politik antarabangsa, apa yang kita lihat golakan yang berlaku di manapun, bahasa itu merupakan satu elemen yang sangat penting dalam proses politik. Dan bahasa itu tak dapat dipisahkan daripada proses kuasa, proses merebut kuasa. Apabila satu masyarakat itu dilabelkan, dinamakan, buat Todorov, aksi menamakan sesuatu masyarakat atau suatu negara, satu bangsa yang lain, proses menamakan itu, itulah saatnya di mana kuasa itu, kita dapat lihat ya bagaimana kuasa itu berfungsi. Jadi saya rasa ini satu buku yang sangat relevan bagi kita dan patut dibaca oleh mereka yang minat kepada sejarah, apalagi perspektif-perspektif atau pendekatan sejarah yang baru.